inilah pencapaian yang paling hebat dalam bidang pekerjaan dan mungkin juga dalam hidup saya setakat ni. Walau bagaimanapun, saya berterima kasih kepada pengajar majlis yang memberi peluang kepada saya untuk menyahut cabaran ini dengan berbekalkan sedikit pengalaman dan berkongsi sedikit kisah tentang hidup saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebentar lagi dapat memberi manfaat kepada mereka yang masih baru atau masih ragu-ragu dalam bisnes Atomy ini. First of all, saya ingin bercerita mengenai background saya. Saya seorang suri rumah tangga biasa dan juga antara keluarga yang mendapat bantuan daripada Baitulmal selama lebih 5 tahun atas kerana suami saya tak sihat untuk bekerja. Anak-anak saya pula alhamdulillah 3 orang di IPTA dan semua mendapat kerajaan belajar dari pihak Zakat Selangor. Manakala 3 lagi bersekolah di sekolah tahfiz. Sebagai ibu, disebabkan dengan keadaan suami saya yang tidak sihat dan banyak tanggungan yang bersekolah, jadi sayalah orang yang Allah pilih untuk mengambil tanggungjawab ini untuk memastikan semua keperluan kami cukup. Saya ni jika semua nak tahu adalah seorang suri rumah yang sangat pemalu, serba-serbi tak pandai, apatah lagi nak berniaga. Dan sebenarnya ibu saya pernah mencadangkan kepada saya meniaga kuih-muih, mi kari ke apa kan di gerai depan rumah. Tapi saya tolak. Saya tak sanggup. Malu dan macam-macam lah lagi yang saya fikirkan. Saya tak sanggup hadapi rejection. I'm not coming from a business-based family. So bagi saya, bagaimana kalau tak ada orang membeli? Masak ni kena ada bakat dan skill juga kan? Bukan itulah tadi sebenarnya ibu saya pernah mencadangkan kepada saya untuk berniaga kuih dan mi kari di gerai depan rumah. So saya tolak lah sebab saya memang tak sanggup lah hadapi rejection semua kan. Jadi bagaimana kalau tak ada orang datang beli kan. Jadi memasak ni pula kena ada bakat, kena ada skill juga kan. Bukan boleh main gedah saja. Jadi talking about profit, berapa lama saya perlu tunggu di gerai untuk mendapat keuntungan yang belum tentu lumayan. So saya memang tak terima cadangan itulah. Jadi saya ceburi perniagaan makanan secara online dengan menjual sandwich dan puding. Okey, kali ni saya selesa sedikit sebab perniagaan online ni tak perlu sehari suntuk di gerai. Tak perlu jumpa orang, tak perlu sewa kedai. Tapi cabarannya tetaplah ada kan. Perlu modal pusingan, kena pergi ke kedai membeli barang, masak awal-awal pagi dengan nak uruskan delivery lagi sebab saya tak ada kenderaan dan tak pandai bawa kereta lah. Padahal untung tak besar mana pun, tapi alhamdulillah cukuplah untuk tampung makan dan minum kami. Tapi bila PKP 1.0 bermula, kita ada satu situasi di mana semua orang panik buying. So stok untuk dapatkan roti sangatlah susah. Jadi bisnes roti dan puding saya tak dapat diteruskan. Pada waktu inilah saya mencari peluang lain sebab kehidupan mesti diteruskan. Alhamdulillah saya dikenalkan dengan bisnes consumer based income oleh Atomy melalui seorang sahabat saya. Di sinilah permulaan saya menceburi business network marketing. Sebab apa? Sebab inilah satu-satunya bisnes yang paling mudah dan honestly kena dengan jiwa saya. Sebab saya tak perlu menjual. Orang yang pemalu macam saya ni, menjual ni sangatlah susah. Kalau tak, saya dah lama menjadi penjual kuih dan mi kari di depan rumah. Tapi dalam Atomy, saya tak perlukan skill khas. Janji pandai shopping dan pandai guna handphone, dah cukup. Kedua, tak perlu maintain. Ini menarik. Saya memang tak ada sumber pendapatan lain selain daripada bantuan Baitulmal sebanyak RM600 setiap bulan. Jadi bagi saya, bisnes ini tidak membebankan langsung. Beli barang yang perlu je. Tak perlu, jangan beli. Saya pula pada ketika tu memang sesak duit. Anak-anak saya masing-masing belajar online, distance learning. So pada awalnya memang perlukan data internet, buku tambahan dan sebagainya. Jadi Atomy memberi ruang kepada saya untuk menjana income
hanya dengan membeli barang keperluan. Kalau bukan di Atomy pun, saya tetap membeli di kedai-kedai lain kan. Dan saya rasa dengan Atomy, bukan rasa, dan memang confirm dengan berniaga ataupun berbisnes di Atomy tak perlu modal. Berbanding dengan perniagaan konvensional yang lain, semuanya perlukan modal. Saya sendiri membeli 10,000 point value ataupun PV selepas sebulan join sebab nak kena kumpul duit. Baiknya company sebab bagi saya masa 6 bulan untuk mengkaji. Cuma waktu batch saya dulu company membagi saya satu masa yang panjang iaitu setahun untuk mengkaji dan membuat pembelian sekurang-kurangnya sekali. Itu pun saya rasa kenapalah lambat sangat saya membeli sebab rugi tau grup PV yang saya dah bazirkan sebelum tempoh pembelian pertama saya tu. Tapi it's okay, kita belajar daripada pengalaman. Selepas tu saya pastikan bisnes partner saya tak ada di sebelah saya. Saya menjadi ejen pun agak lambat, 2 jam sebelum pairing pertama saya. Saya fikir betapa ruginya bila kita tak jadi ejen ni sebab usaha yang kita lakukan dalam bisnes ni tetap sama. So mengapa pilih untuk mendapat komisen RM80 dari RM250 kan? Jadi saya pakat dengan keluarga saya untuk membeli atas nama saya dulu sehingga saya menjadi ejen. So selepas tu barulah saya bantu ahli keluarga saya yang lain untuk berbuat yang sama. Dan sebenarnya inilah tips yang paling penting untuk berjaya dengan laju dalam Atomy. Dan keempat, bisnes ni memang tak stres. Syarikat yang uruskan semua urusan pembelian daripada A to Z. Dari packaging semua bukan kita yang buat. Urusan bermula dari pembungkusan stok sehinggalah ke tangan pengguna. Semuanya tu diuruskan oleh syarikat. Beza jika saya berniaga sandwich dulu. Penat tu jangan cakap lah kan. Belum cerita lagi rumah yang macam kapal Titanic atau tukang pecah. Terutama bila kita dapat order yang banyak. So tugas kita di Atomy hanya share kebaikan produk saja. Sebagai contoh, tuan-puan makan di kedai Makcik Kia, makan laksa satu mangkuk. Dahlah sedap. Buahnya bukan banyak pula tu kan. So biasanya kita mesti share kan dekat kawan-kawan kita. Ada tak Makcik Kia bagi kita komisen bila kita mula memperkenalkan pada kawan kita? Tak ada kan. Tapi beza dengan Atomy. Selama ni pun kita daripada bangun pagi sampailah tidur balik, hari-hari pun untuk mengkayakan orang lain. Saya beri contoh, bangun pagi kita petik suis lampu bilik air. Kita dah kayakan syarikat elektrik. Gosok gigi, guna ubat gigi C. Kita dah kayakan syarikat C. Cuci muka, kita dah kayakan syarikat S. Mandi tu kita pakailah sabun D. Kemudian breakfast, ada roti, ada jam, mentega, susu, semua tu kita tetap kayakan orang lain. Tapi kita tak sedar kan. So sampailah masa kita kayakan diri kita pula. Anggaplah kini dah sampai masa Allah nak bagi kita rezeki yang subhanallah, bukan saja dapat ubah ekonomi diri sendiri, tapi kita dapat bantu ekonomi orang lain juga. Cuba fikirkanlah semua ya. So yang kelima, team player. Atomy business ni bergerak bersama rangkaian. Kita bukan bergerak seorang-seorang. Kalau nak berjaya, kita kena bantu orang bawah berjaya dulu, baru kita akan berjaya. Jadi bayangkanlah kalau kita tak sihat, bisnes akan terus berjalan sebab bisnes kita tetap diteruskan oleh rangkaian. Kerana kita menjalankan bisnes keperluan harian, bukannya bisnes bermusim. Kan? Okey, kemudian kita ada mentor yang hebat. Bukan semua ya bisnes yang dapat rezeki mendapat mentor yang hebat dan sanggup share rahsia kerjaan mereka dengan percuma tanpa bayaran. Ada ramailah di luar sana ataupun mentor yang open for classes tapi ada bayaran. Sebagai saya ni, sebagai contohlah orang yang tak ada pengetahuan banyak tentang business networking, jadi kita perlu
ada mentor untuk dirujuk. Mana mungkin seorang serumah yang pemalu ni boleh buat bisnes ni kalau tak ada sistem support yang bagus dari mentor-mentor yang dari mentor-mentor kita yang tak lokek ilmu. Jadi saya join Atomy ni akan sebab-sebab inilah. Walaupun pada mulanya honestly suami saya tidak begitu menyokong saya dalam bisnes ini. Tapi saya terangkan apa niat saya dalam bisnes ni, saya kaji dan rujuk mereka yang pakar, dan selagi tidak melanggar syariat Islam, saya akan tetap memilih bisnes Atomy sebagai punca rezeki saya. Saya bukan buat ikut-ikutan semua kita pun dah besar pun dan tak ada perasaan pun bila pertama kali join sebagai member. Jadi kita fikir balik apa niat utama kita bila join bisnes ni. Dapat jadi ilmu cukup-cukup? Tak, pasti tanya pakar. Jangan bila ada satu-satu isu timbul, kita senang-senang je nak cuak dan terus percaya bulat-bulat. Alhamdulillah tak sampai 2 bulan dalam Atomy, saya dah nampak hasil. Saya mula mendapat payment pertama saya pada bulan Julai 2020. Account bank saya yang sejak 11 bulan yang lalu tak ada duit bertahun-tahun, tapi bila sudah ada emak yang masuk dalam account setiap minggu, siapa tak seronok kan? Jadi bila saya mencapai pangkat sales master pada bulan keempat selepas saya join, barulah suami saya acknowledge saya dalam bisnes ini. Mula bercerita dengan kawan-kawan beliau mengenai Atomy untuk tarik rakan beliau pula join bersama saya. Jadi siapa kata saya tak pernah hadapi rejection? Semua orang harus melalui saat itu. Contoh macam saya sendiri, orang yang terdekat pula tu kan. Jadi saya percaya kepada kekuatan doa dan motivasi dari seorang ibu. Ibu saya lah yang banyak support saya. Sejak awal daripada saya join dan sinilah hari ini. Saya amat yakin kerja ini bukan sebab saya hebat tuan-puan, tapi sebab alhamdulillah Allah mudahkan urusan saya dan dengan berkat doa seorang ibu. Saya boleh katakan di sini betapa Atomy telah banyak merubah kehidupan saya. Bagaimana beza pandangan keluarga, kawan-kawan dan sekeliling lah pada kami sekarang ni. Seronok sangat lah bila selama ni kita selalu menerima, tapi sekarang kita pula dapat memberi. Ada lagi yang lebih seronok, iaitu apabila anak-anak saya tidak lagi bertanya, ibu, seorang boleh ambil nugget berapa bu? Boleh tak saya ambil ayam lagi bu? Sebab saya terpaksa jatuh makan makanan saya. Jadi Allah je lah yang tahu bagaimana perasaan saya bila dapat memberi yang terbaik untuk mereka. So saya menyeru sahabat-sahabat Atomy semua untuk bina bisnes sendiri dalam Atomy dan wariskan kepada anak-anak. Pada waktu tu anak kita dah tak perlu pun buat kerja yang kita lakukan sekarang. Maaf jika pendapat saya ini bakal menyinggung segelintir daripada kawan-kawan kita yang sudah ada kerja hakiki, boleh jadikan bisnes ini sebagai side income. Sebab kita tak nak, kita nak ke tak nak ke, memang tetap berbelanja di kedai lain kan. Jadi inilah satu peluang. Inilah satu peluang yang tak perlu dilepaskan sebab ianya tidak memerlukan usaha yang teruk. Bekerja dengan orang ni, kita kena pergi jauh. Jadikan ini sebagai plan B. Jika ditakdirkan kita jatuh sakit ataupun dipecat kerana pekerjaan itu tidak dapat diwariskan. Sebab saya buat ni bukan kerana ikut-ikutan. Saya ada big why saya. Saya tahu inilah salah satu bisnes yang bagi saya balance, merangkumi manfaat duniawi dan ukhrawi. Saya ingin hidup bebas keuangan
cukup-cukuplah kita kerja kerana duit. Kali ini biar duit yang bekerja untuk kita. Don't work for money, make it work for you. Barulah hidup kita happy. Fokus 2 tahun untuk meminum bisnes yang boleh memberi income pasif yang kukuh, lebih berbaloi jika banding kita lakukan perkara ataupun pekerjaan yang kita tak suka selama 20 tahun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum akhiri sesi kali ini, suka saya ingin kongsikan kepada semua tips bagaimana kita perlu letakkan diri kita bagi membina kepercayaan umum. Pertama, pilih satu peluang ataupun keputusan yang memberi manfaat holistik dan fokus ke arah itu. Kedua, jangan berhenti mencari ilmu. Jadilah pakar dalam apa yang kita ceburi, ikut kemampuan diri. Yang ketiga, berkongsilah ilmu di samping memberi bimbingan kepada semua. Dan keempat, bina reputasi di social media. Dan kelima, sentiasa bersifat terbuka dan berlapang dada dengan apa jua dugaan yang menyimpang. Sentiasa mencari peluang untuk membangunkan diri dan akhir sekali bina rangkaian kita. Lakukan ini dan ulangi. Anda akan lihat peningkatan diri anda walaupun peratusnya kecil. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Saya serahkan kepada Tuan MC kita, SM Tuan Yusuf.